Okey, jadi bahagian A ialah objektif aneka pilihan. Soalan dia terdiri daripada tata bahasa dan juga pemahaman petikan. Okey, tata bahasa biasanya 3 atau hingga 5 soalan. Okey, kemudian pemahaman petikan 5 hingga 7 soalan. Jadi dia ada teks tunggal dan juga teks pelbagai. Okay, kita tengok tata bahasa yang pertama. Okay, biasanya tata bahasa soalan 1 dan 2 ialah isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Ini biasa soalan lebih kurang macam ni lah. Okay. Dalam sekatan jalan raya itu, beberapa orang, tempat kosong, motosikal telah disama oleh pihak polis. Soalan ni dia ada gangguan juga. Jawapan tu hampir macam mengelirukan kita lah. Betul. Biasanya kita akan tengok dulu yang mana kita tahu memang salah. Jadi kita potonglah yang salah tu kan. Okey, yang kedua kita tengok apakah objek selepasnya. Okey, kemudian kat sini kan, kat sini objeknya ialah apa? Motosikal. Okey, objeknya ialah motosikal. Jadi adakah sesuai kita gunakan sebagai pemandu motosikal? Pemandu biasanya untuk apa? Untuk memandu kereta kan. Okey, pembawa. Adakah ada pembawa dibawa motosikal tu? Kita selalu sebut, bawa lah motosikal tu bahasa pasar kita, betul tak? Okey, kemudian penumpang. Sebenarnya kalau motosikal, penumpang kita sebut selalu untuk orang belakang. Tapi sebenarnya orang yang naik motosikal, kita tak panggil penumpang, kita pembonceng. Dan yang paling tepat sekali jawapannya ialah D, penunggang. Jadi kita tengok objek kat belakang. Kalau kat sini ialah kereta, mungkin jawapan dia memang bukan penunggang lah. Ya, jawapannya ialah pemandu. Ini contoh gangguan-gangguan dan awak kena pastikan kata kunci untuk soalan. Soalan kedua, Encik Zamri bekerja dari pagi hingga petang. 40, rezeki yang halal untuk keluarganya. Ini kata hubung. Dari pagi hingga apa? Hingga petang, apa rezeki yang halal untuk keluarganya? Apa jawapan untuk soalan nombor 2? Jawapannya B kat sini salah sikit ni. Okay, jawapannya ialah B, demi rezeki yang halal untuk keluarganya. Okey, soalan yang ketiga. Kalau tadi soalan 1 dan kedua, soalan tata bahasa, isi tempat kosong. Soalan ketiga ialah pilih ayat yang betul. Kat sini ada 4 ayat dibagi, jadi pilih satu ayat yang betul. Okey, A, Alif lebih tinggi dari kakaknya. B, dia berasa amat lembik kerana kuat makan. C, Mira makan 10 bilah sate ayam di warung itu. D, beberapa orang anggota polis sedang membuat rondaan di situ. Okey, yang pertama kita tengok ayat demi ayat lah. Yang pertama ni, A, Alif lebih tinggi dari kakaknya. Apa kesalahan kat sini? Okey, dari biasanya untuk arah, tempat dan masa. Jadi kat sini salah dari segi penggunaan dari. Sepatutnya daripada. Okey, dia berasa amat lembik kerana kuat makan. Betul ke amat lembik? Lembik, makan kuat sampai lembik jadinya kan? Okey, mungkin boleh jadi amat lemah, okey, amat kenyang kerana kuat makan. Okey, jadi B salah juga. C, Mira makan 10 bilah sate. Tajam betul satenya. Okey, bilah biasanya penjodoh bilangan yang digunakan untuk benda-benda yang tajam. Jadi C pun salah. D, beberapa orang anggota polis sedang membuat rondaan di situ. Jadi kat D ni tak ada kesalahan. Jawapannya ialah D. Jadi awak bila jumpa soalan pilih ayat yang betul, pastikan bulatkan, gariskan satu persatu supaya awak tidak kehilangan markah tu macam tu je. Okey. Seterusnya, soalan 4 hingga 6 pula ialah soalan berkenaan dengan petikan. Dan awak perlu jawab soalan yang macam ni lah, 4 hingga 6. Ada pilihan jawapan. Okey, pada waktu rehat, Azura dan rakan-rakannya pergi kantin. Ketika berada di kantin, mereka mendapati keadaan di sana agak sesak. Murid-murid beratur panjang kerana mahu membeli makanan dan minuman. Okey, pekerja kantin sibuk sekali melayan permintaan murid-murid. Beberapa orang pengawas turut berada di situ untuk mengawasi murid-murid. Azura dan rakan-rakannya sentiasa mematuhi peraturan di kantin. Walaupun berasa lapar, mereka tidak berebut-rebut ketika membeli makanan. Mereka beratur dan membeli makanan mengikut giliran. Mereka juga membawa makanan yang dibeli dengan cermatnya. Selepas makan, mereka membuang sisa makanan ke dalam tong sampah. Pastikan pemahaman petikan ini dibaca sepenuhnya sebelum kita menjawab soalan. Jangan awak dapat je petikan, awak terus pergi tengok soalan. Ada juga orang buat macam tu. Dia terus cari. Tapi kadang-kadang bila awak terus cari macam tu, mungkin awak tertinggal beberapa isi dekat dalam petikan tersebut. Okey? Jadi kita tengok terus soalan nombor 4 ni. Murid-murid beratur panjang di kantin kerana okey. Dekat sini dia dah maksudnya soalan ni dia macam memang dah terus je. Murid-murid beratur panjang di kantin kerana kita tengok balik petikan. Sini dah jawapan, murid-murid beratur panjang kerana mahu membeli makanan dan minuman. Jadi jawapannya A.
Jadi kalau boleh soalan yang macam ni jangan buat kecuaian, jangan leka, jangan senang je ni, tanda. Seterusnya soalan yang kelima, pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Okey, kita yang ini dia bila dah cakap benar tentang petikan, maksudnya kita kena baca daripada mula balik. Baca. Kalau awak ingat balik, tak apa. Yang ni kita memang kena baca daripada awal. Okey, kita tengok Azura pergi kantin seorang diri, betul ke? Tadi kita dah bacakan sama-sama. Azura merupakan murid yang berdisiplin. Okey, murid-murid pergi ke kantin selepas waktu rehat. Dah habis rehat baru pergi kantin. Yang ni memang nampak dah salah. Tapi kita tengok dulu. Pengawas sibuk kerana melayan permintaan murid-murid. Dah sibuk dah pengawas kat situ. Jadi nampak soalan ni nampak senang aja, tapi ingat jangan buat kesilapan. Jadi sebenarnya apa? Azura dan rakan-rakannya sentiasa mematuhi peraturan. Dekat sini dia tulis mematuhi peraturan, tapi dekat soalan berdisiplin. Kat sini awak kena mainkan peran awak kena ingat ada punya kata sinonim ataupun kata sama erti kan. Awak kena tengok dekat situ. Tak ada pun perkataan berdisiplin, cikgu. Jadi mematuhi peraturan sama maksud dengan berdisiplin. Okey? Seterusnya soalan yang kelima, jawapannya ialah B. Azura merupakan murid yang berdisiplin. Okey, soalan 6 yang berikut ialah aktiviti yang dilakukan oleh Azura berdasarkan petikan kecuali dia membeli makanan, dia membawa makanan, dia menyediakan makanan, dia membuang sisa makanan. Semua ni Azura buat, tapi ada satu yang Azura tak buat. Apa dia? Jadi kalau dalam petikan, membeli makanan Azura ada buat, membawa makanan pun Azura ada buat, membuang sisa makanan pun Azura ada buat. Jadi jawapannya C. Azura tidak menyediakan makanan. Kalau dalam kertas peperiksaan, kecuali ni dia tebalkan. Ataupun dalam istilah bahasa Inggeris dia boldkan, betul tak? Dia dah tebal untuk awak tu, maksud awak kena bagi penekanan. Kita tahu kalau yang salah tu pangkahkan pada jawapan yang salah. Jadi maknanya murid tu tak akan tengok balik kesalahan itu. Bahagian yang terakhir dalam bahagian A ni, dia punya bentuk yang terakhir iaitu dia ada dua bahan. Okey, baca maklumat dalam bahan 1 dan bahan 2. Dia dah cakap kat sini, baca maklumat dalam bahan 1 dan bahan 2 dengan teliti. Awak kena baca dua-dua. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, dia bagi bahan 1 dalam satu kertas kita punya UASA tu nanti. Bahan 1 yang pertama atas dia bagi petikan ni. Okey, yang kedua dia bagi gambar ni. Okey, ini petikan yang pertama ni dia cerita tentang pada musim cuti sekolah yang lalu, Alina dan keluarganya mengunjungi taman tema air Riang Ria. Okey, taman itu terletak di Petaling Jaya, Selangor. Okey, amat popular dan dipenuhi pengunjung. Ingat cikgu cakap mesti baca penuh. Okey, dan juga kat sini dia ada bagi iklan. Okey, iklan ataupun poster berkenaan dengan taman tema air Riang. Berkaitan dengan bahan 1 tadi. Dia ada kaitan. Okey, kalau ada orang tu dia macam baca lambat ke ataupun dia tak sukalah membaca. Okey, awak boleh tengok juga kat bahan 2 ni. Tapi jangan abaikan bahan 1 jadi tadi juga ya. Okey, ini ialah iklan. Iklan yang menarik ni mampu menarik orang untuk datang ke taman tema air yang ria ni. Okey, promosi hebat, dapatkan tiket masuk pada harga yang sangat murah. Tawaran ini sah sehingga 31 Disember 2023. Ini iklan untuk taman tema air yang ria. Soalan nombor 7 berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 tadi, petikan dan juga poster. Alina mengunjungi taman tema air itu pada bila? Okey, kalau tengok jawapan ialah pada waktu cuti sekolah. Dia ada dah dekat atas ni, pada musim cuti sekolah yang lalu. Dia soalan nombor 1, soalan pertama untuk ni memang dia terus bagi. Awak cuma cari je. Biasanya memang dekat baris pertama, baris kedua tu lah. Okey, pada waktu cuti sekolah. Soalan ke-8, dapat tiket masuk pada harga yang sangat murah. Tawaran ini sah sehingga 31 Disember 2023. Okay, penjodoh bilangan yang sesuai dengan perkataan bergaris dalam ayat di atas ialah, ni tiket ni cikgu lupa gariskan. Maaf ya. Ini hilang garis dia rasanya ni. Okay, tiket. Okay, untuk tiket. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai bagi tiket? Jom kita tengok jawapan. Keping tiket. Jadi jawapan yang paling tepat. Kat situ dah kata gangguan. Betul tak? Dia ada confuse dah kat biru dah kat situ, helai dan keping. Biasa helai ni dia lebih lembut. Macam lembut, kertas A4, kertas A4 juga kan. Tapi tiket ni dia tebal sifatnya. Bila tebal sifatnya, dia tidak mudah rosak. Dia tidak mudah, orang cakap, sebab itulah tiket tu dihasilkan dengan kertas yang tebal lah, kebiasaannya macam tu kan. Okey, jadi lebih tebal kita sebut sekeping tiket.
Soalan nombor 9 sama juga. Perkataan riang dalam bahan 1 dan bahan 2 boleh digantikan dengan perkataan apa? Ni riang. Awak tahulah maksud dia. Riang, depannya ceria ataupun gembira. Kalau perkataan yang lain lah. Riang, ceria, gembira, seronok. Tu Cikgu sama lah. Fatin, Cikgu Ya. Fatin, yang soalan 9 ni dia lebih kepada perkataan seerti, betul? Betul. Seerti, sinonim. Seerti kan, Okay. sinonim. Cikgu pun masih merujuk. Cikgu bukan semua ada dalam kepala. Jadi kat mana tempat cikgu rujuk ialah di PRPM ataupun nama panjangnya Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Awak type je apa-apa perkataan, nak tahu ejaan dia betul ke salah, terus pergi PRPM yang dikelolakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi PRPM ialah sumber rujukan untuk kita pastikan perkataan, penggunaan kata tu, ejaan tu betul atau salah. Dekat situ tadi telah diletakkan PRPM. Kat sini murid-murid boleh rujuk apa yang betul ke, yang tak mana betul, yang mana selama ni fikir betul rupanya salah, boleh rujuk. Yang sahih mengikut DBP Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, soalan terakhir untuk bahagian A. Pilih pernyataan yang benar tentang bahan 1 dan bahan 2. Ini pun sama, kena baca. Jadi cikgu terus pintas selalu. Jadi cikgu harap bila awak dapat soalan macam ni, pilih. Bila pilih, kita kena baca semua. Okey, lagi satu, jangan awak rasa jawapan tu panjang, itulah jawapan dia. Seterusnya, habis untuk bahagian A. Jadi ni jawapan dia untuk 10 P. Bahagian A, jadi cikgu harap 10 markah dalam genggaman untuk fasa yang pertama ni. Ya, 10 markah dalam genggaman. Tips dia, kata kuncinya ialah baca, hayati petikan tersebut, jangan lakukan kecuaian. Itu yang paling penting sekali. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk bahagian A.